Baik, dan untuk waktu ini bersama kami di atas talian adalah pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa UUM Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Prof, mungkin pada permulaan dan juga waktu ini mungkin boleh dikongsikan melihat kepada apa yang disebutkan oleh Presiden Putin itu sebentar tadi berkaitan dengan operasi ketenteraan khas, khususnya melihat kepada di timur Ukraine. Mungkin Prof boleh beri sedikit pemahaman kepada kami bagaimana dan kenapa ia boleh berlaku dan kenapa konfrontasi antara Rusia dan juga Ukraine ini diheret akhirnya kepada operasi ketenteraan khas yang dilancarkan oleh Rusia. Adakah rundingan yang dilakukan sebelum ini antara kedua-duanya dan juga pelbagai pihak tidak berhasil? Prof mungkin boleh beri sedikit penjelasan dan juga bagaimana boleh kita fahami situasi sebenar yang berlaku. Kalau kita lihat dengan ucapan Presiden Rusia Vladimir Putin sebentar tadi sebenarnya telah menjelaskan tentang peristiharaan perang sebenarnya terhadap Ukraine. Cuma perang yang diisytiharkan itu adalah agak terbataslah, hanya merujuk kepada wilayah Donbas yang mana ada Donetsk dan juga Luhansk yang mana telah baru-baru ini telah mengisytiharkan bebas ataupun merdeka daripada Ukraine. Jadi kalau dalam konteks itu sebenarnya Vladimir Putin cuba menjelaskan bahawa tujuan kehadiran tentera Rusia ni ke wilayah Ukraine hanya untuk protect atau melindungi dua wilayah ni yang bebas kerana dirasakan dua wilayah ini akan kemudian pihak Ukraine tentera Ukraine akan masuk dan mengambil alih sebelum dan maksudnya ini untuk cuba dielakkan oleh pihak Rusia lah. Tapi realiti sebenarnya kalau kita lihat ini satu bentuk campur tangan lah. Kalau dalam konteks undang-undang antarabangsa ini satu bentuk campur tangan negara luar terhadap kedaulatan negara lain iaitu Ukraine. Dan kenapa keadaan ini berlaku dia ada banyak version perbincangan umum berkenaan dengan isu ini, dan bagi saya lah faktor yang paling utama ialah kerana gagalnya perundingan antara pihak Rusia dan juga pihak negara barat dan juga Amerika Syarikat untuk maksudnya Rusia cuba mempertahankan hak mereka untuk mengeksport gas dan petroleum, terutama gas lah ke Eropah dalam kalau kita tengok dalam siri jangan berkenaan dengan pipeline saluran pipe tu Nord Stream 1 and 2 yang mana Amerika Syarikat juga Jerman mengambil tindakan untuk menghentikan operasi ini telah dilihat menyebabkan Rusia amat marah dan mengambil tindakan untuk campur tangan di Ukraine kerana dilihat Ukraine adalah punca kerana Ukraine adalah penentang utamalah kepada rancangan pipeline ini kerana Ukraine akan hilang wang dalam lebih kurang US $2 bilion dalam pembayaran saluran transit kepada pipeline tersebut. Jadi faktor yang utama sebenarnya kalau kita lihat ialah faktor ekonomi menyebabkan Rusia campur tangan. Jadi bagaimana apa keadaan yang berlaku sekarang ni bila peperangan diisytiharkan. Yang perang diisytiharkan ini adalah perang yang agak limited ataupun terbatas hanya dua wilayah tersebut dan juga itu juga Rusia Vladimir Putin bagi amaran kepada pihak barat atau sebagainya jangan campur tangan dalam perang ini kerana hanya melibatkan ini, dan mereka datang juga sebagai tentera pengaman, walaupun realiti sebenarnya apa saja tindakan ketenteraan menceroboh masuk ke dalam wilayah lain sudah tentulah peristiwa perang akan diisytiharkan dan juga dilihat sebagai campur tangan asing. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa yang pihak barat lah cuba mungkin perlu dilakukan adalah dengan terus secara diplomatik lah berunding dan sudah tentulah kalau ada campur tangan langsung daripada NATO misalnya dan Amerika Syarikat terhadap konflik ini, dia akan menjadi konflik lebih besar. Itu yang mungkin pihak dunia kita semua tidak mahu lihatlah kalau itu berlaku. Kerana kadang-kadang peperangan yang terbatas begini ataupun perang itu sendiri ada satu bentuk perundingan dalam menghasilkan solution ataupun konsesi lah kepada apa yang akan diperolehi oleh kedua-dua negara. Jadi kalau kita lihat taktik lah, kalau kita melihat dengan konteks taktik pula, saya rasa taktik yang sama digunakan oleh Rusia ketika mereka menguasai semenanjung Crimea pada 2014 yang lalu. Jadi ini keadaan yang sama dilakukan lah. Jadi jelas apa yang kita lihat bahawa peristiharaan kemerdekaan dua wilayah ini sebenarnya adalah titik awal lah kepada percubruhan tentera Rusia di wilayah Ukraine itu sendiri dan mencetuskan peperangan yang kita dengar hari inilah.
Prof, mungkin pada waktu ini tadi juga disebutkan oleh Prof, kita tidak boleh melihat hanya konfrontasi antara Rusia dan Ukraine ini hanya melibatkan dua pihak semata-mata. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini bagaimana boleh kita agak ataupun boleh kita jangkakan skala jika konflik ini berterusan ataupun konfrontasi antara Rusia dan juga Ukraine ini berterusan, bagaimana skala konfrontasi ini boleh digambarkan, kerana Rusia bukan hanya pertembungan ini bukan hanya antara Rusia dan juga Ukraine. Rusia antara NATO dan juga EU, dan Rusia pun ada alliance dia. Bagaimana boleh kita melihat pada skala konfrontasi ini dalam masa akan datang? Agak sukar sebenarnya nak ramalkan skala pada masa akan datang, kerana dia boleh dibatasi hanya dalam konflik di peringkat rantau saja. Dalam konteks ini dua negara, Ukraine dan juga Rusia, tapi juga boleh menyebabkan menjadi konflik yang lebih besar dunia sekiranya tanpa kawalan. Dan saya rasa itu mungkin tidak menjadi satu yang dimahukan oleh semua negara dunia. Jadi, dan kalau kita lihat sekarang ni dalam konteks Amerika Syarikat sendiri pun mereka pun tidak mahu adanya perang lagi yang melibatkan mereka, kerana mereka keluar daripada Afghanistan juga kerana faktor mereka dah tidak mampu untuk menghadapi peperangan atau dalam skala walaupun kecil, tapi menjejaskan ekonomi Amerika sendiri, kerana Amerika terpaksa berbelanja ke besar dalam konteks untuk menguasai Afghanistan. Jadi mereka keluar. So dalam konteks ini saya rasa pihak Barat sebenarnya Amerika Syarikat telah memang ada menjual senjata kepada pihak Ukraine. Dan saya rasa apa yang akan berlaku selepas ini adalah mungkin rundingan akan dilakukan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu yang akan menjadi orang tengah untuk membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini. Dan juga akan mungkin ada wakil daripada Kesatuan Eropah misalnya, sama ada Germany Jerman ataupun Perancis menjadi orang tengah untuk berbincang. Saya tak rasa China akan masuk. China mungkin akan menjadi pemerhati dalam konteks ini. Tapi sekiranya gagal dalam perundingan, saya rasa antara langkah yang mungkin kita akan lihat, sanction dikenakan, sekatan diplomatik dan sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia. Dan sekiranya itu berlaku, dia sedikit sebanyak akan menjejaskan juga kemampuan ekonomi Rusia, dan juga dan impak dia kepada ekonomi dunia juga akan ada secara tidak langsung. Dan juga ia akan beri kesan kepada Malaysia misalnya, dari segi ekonomi Malaysia dan nilai dagangan Malaysia dengan Rusia. So, jadi ini keadaan yang akan berlaku lah. Cuma Rusia boleh mengambil tindakan lebih drastik lah daripada menguasai dua wilayah ni untuk menguasai sepenuhnya Ukraine. Saya rasa ini akan menjadi dilema dunia lah, kerana lagi banyak campur tangan NATO misalnya terhadap Ukraine dalam konflik ini, dia akan meluaskan lagi peperangan lah di wilayah tersebut. Dan mungkin walaupun matlamatnya untuk hanya Ukraine, tapi bila ada campur tangan direct ke atas Rusia pula selepas itu, saya rasa mungkin macam masyarakat dunia akan bimbang lah, kerana kita tahu Rusia ada kemampuan nuklear. Itu yang dibimbangi lah. Dan sekarang ni ada masa kita nak melihat bagaimana pengurusan dari segi peperangan ni berlaku, dari segi perundingan dan sebagainya. Dan kita harapkan supaya konflik ini tak lama lah. Perundingan berjalan, tapi ada kompromi di pihak Barat juga di pihak Rusia lah. Sekiranya tak ada, kita mungkin melihat skala yang lebih besar lah. Yang saya rasa tidak akan, yang saya rasa tidak siapa mahu melihat lah. Ke arah Perang Dunia Ketiga misalnya, kita tidak mahu keadaan itu berlaku lah. Prof tadi ada menyebut tentang jika situasinya lebih buruk ataupun rundingan yang dihasratkan selepas ini tidak menemui jalan yang sepatutnya. Tadi disebutkan juga kita akan melihat kepada kesan dan juga impak terhadap pada ekonomi global. Mungkin juga pada waktu ini, selain pada kita tahu seluruh dunia, bukan saja Malaysia, malah seluruh dunia, mana-mana negara pun sedang melalui satu fasa yang disebut sebagai fasa pemulihan ekonomi di peringkat global. Mungkin pada waktu ini yang dibimbangi oleh mereka yang melihat kepada turun naik pasaran ekonomi adalah berkaitan dengan impak kepada peperangan ini. Mungkin Prof boleh kongsikan secara keseluruhannya, selain pada kita melihat kepada turun naik harga minyak selepas ini, tetapi apa sebenarnya melihat kepada selain pada faktor melihat kepada impak ekonomi, impak hubungan antarabangsa itu sendiri, kerana sudah tentu ada pihak yang akan menyokong satu pihak dan pihak yang lain, tapi secara keseluruhan impak dan juga kesan jika konfrontasi dan juga pertumbungan ini berlanjutan. Saya rasa impak ekonomi itu impak yang paling besar lah, kerana kita tahu bahawa sebenarnya
salah satu faktor juga kenapa projek pipeline itu tidak mahu diteruskan kerana ada kesan langsung projek itu terhadap pengaruh Rusia di Kesatuan Eropah ataupun di Eropah itu sendiri, termasuk di Eropah Barat. Jadi itu yang tidak dimahukan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah lain yang tidak suka Rusia memperluaskan pengaruhnya. Tapi dalam masa pula pihak Barat pula mahu meluaskan pengaruh, meminta Ukraine untuk menyertai NATO kerana bila Ukraine dekat dengan Rusia jadi ada kebimbangan lah. Jadi faktor perluasan NATO itu akan menjejaskan pengaruh Rusia. Jadi isu ini lebih pada dinamik perebutan pengaruh ataupun penguasaan pengaruh negara kuasa besar ini. Dan impak dia kepada ekonomi. Kita tahu bahawa ekonomi sebenarnya ekspor utama Rusia sebenarnya kepada negara Eropah misalnya adalah gas dan petroleum lah. 40% jumlah gas kapasiti gas di Eropah sebenarnya datangnya daripada import daripada Rusia dan juga 25% petroleum datang juga daripada Rusia. Cuma alternatifnya ada negara Arab negara Timur Tengah ada mungkin mencari ganjaran alternatif untuk supply gas dan ini dan ini juga akan menyebabkan menimbulkan kemarahan lah pihak Rusia. Tapi kalau perang, kalau saya sebut tadi macam perang lebih berlanjutan dan berlakunya sanction ekonomi, embargo misalnya, dia juga beri impak kepada ekonomi terutamanya di negara Arab dan di Asia Tengah. Misalnya kebanyakan negara Arab dan Asia Tengah ni adalah pengimport gandum utama. Maksudnya Rusia adalah eksport gandum utama ke wilayah ini. Dan impak dia kepada Malaysia juga ada secara langsung. Sebab kita juga nilai dagangan dengan Rusia dalam 5,000 ringgit Malaysia bilion 5 bilion ringgit Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada kesan langsung dalam konteks sebab kita nilai dagangan kita dengan Rusia adalah dari konteks oil and gas dan juga komoditi pun ada dan juga food beverage dari segi makanan pun akan ada jugalah dengan Rusia. So dalam konteks ini saya rasa dia walaupun tak berimpak besar sangat kepada ekonomi Malaysia tapi adalah juga impaknya juga sekiranya ekonomi dunia yang melibatkan oil and gas tadi terkesan macam sekarang pun dikatakan nilai minyak pun dah naik kepada $100 per tong jadi dalam masa seminggu ni, sebelum ni $90 per tong jadi dalam konteks ini saya rasa dia sebenarnya akan menyebabkan melambungnya permintaan gas dan juga minyak dunia kerana bimbangkan waktu perang ni. Jadi saya rasa lebih lama konflik berlangsung sebenarnya dia akan lagi menjejaskan ekonomi dunia cara umumnya. Jadi kita kena lihatkan alternatif lah, cari jalan keluar untuk ke arah sekiranya konflik ni berlanjutan lah. Jadi kalau pembuat dasar lah dari segi hubungan antarabangsa sekarang ni perlu melihat strategi jangka pendek, jangka panjang lah sekiranya konflik ni berterusan dan pelibatan Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah misalnya lebih secara langsung dalam konflik ini. Jadi dia akan menyebabkan konflik ini lebih meluas Jadi kita kena ada senario planning perlu dilaksanakan dalam konteks melihat konflik yang sebeginilah. Prof, berdasarkan unjuran dan juga jangkaan Prof, kalau melihat kepada konflik ini berterusan akan berlaku rumitnya ataupun dahsyatnya nanti impaknya khususnya melihat kepada konteks global. Mungkin pada waktu ini kita tahu masyarakat dunia pastinya mahukan keamanan dan juga melihat kepada konfrontasi antara Rusia dan juga Ukraine ini sudah tentu yang diharapkan jalan akhirnya kembali lagi kepada meja rundingan. Sejauh mana Prof yakin ataupun optimisnya Prof untuk melihat kepada berhasilnya rundingan yang akan dilakukan selepas ini ataupun dalam masa terdekat akan berhasil ataupun akan adakah yang selalu disebut sebagai cahaya di ujung terowong khususnya melihat kepada konflik yang berlarutan bertahun-tahun lamanya ni Prof? Ya, saya rasa jalan perundingan akan berterusan. Dia tidak hanya terhenti bila berlaku peperangan sebab dia akan berterusan dan berterusan. Dan kalau kita lihat sekarang ni mungkin agresor dilihat maksudnya Rusia ni menyerang dua wilayah ini dan saya boleh merasakan bahawa konflik ini mungkin akan berlanjutan sebab pihak Ukraine, pihak yang lemah lah, sudah tentulah menggunakan pelbagai taktik juga untuk mendapat semula wilayah mereka hilang. Mungkin mereka juga akan orang kata venture kepada perang gerila misalnya di kawasan ini. So dalam konteks ini saya rasa jalan diplomasi
perlu diteruskan dan peperangan sepatutnya harus dijadikan jalan keluar lah, supaya bukan saja ia melibatkan kerana kalau perang berlaku kita lihatlah akan berlakunya side effect ataupun kesan lain lah dalam konflik ini, macam berlakunya pelarian misalnya, pelarian akan bertambah kan, dan juga krisis makanan pun akan berlaku kan, dan ada side effect yang lain akan berlaku dalam konteks inilah di wilayah tersebut dalam tahun tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasa memang kita nak cari jalan kepastian lah macam mana nak selesaikan isu ni. Cuma dalam konteks sekarang ni saya rasa mungkin jalan itu belum dijumpa lagi lah. Maksudnya perundingan berterusan harus dilakukan, dan saya rasa masyarakat antarabangsa lah perlu juga memberi respon yang tegas lah dalam isu ni, kerana kesan langsung kepada mereka juga akan berlaku kiranya perang ini berterusan. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan kita lah orang jauh ni, masyarakat antarabangsa, mungkin boleh beri tekanan lah kepada masyarakat dunia macam negara-negara besar Amerika Syarikat dan Rusia untuk mencari jalan penyelesaian lah kepada isu dengan Ukraine ini lah. Kalau tidak, saya rasa kita bimbang lah, ia akan berlanjutan dan dia akan menjadi krisis yang lebih besar dan secara langsung lah melibatkan banyak negara yang saya rasa ke arah Perang Dunia Ketiga, yang saya rasa tak berlaku dalam peringkat sekarang ni, tapi sebab ia melibatkan kuasa besar macam Rusia dan juga Amerika Syarikat, saya rasa kemungkinan tu ada pada masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azuddin Muhammad Sani. Prof adalah pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan semasa, yang mana Presiden Rusia, seperti apa yang kami telah maklumkan sejak awal pagi tadi, yang mana Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi ketenteraan khas di timur Ukraine. Lagi perkembangan lanjut dan juga perkembangan semasa akan kami bawakan khususnya di Buletin Awani 7.45 dan pastinya di platform Astro Awani.com. Baik.